Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kerana sudi mendengar bicara saya pada hari ini. Terima kasih kembali juga kepada mereka yang dah subscribe, yang dah masuk ke dalam channel ni, yang dah dengar bicara saya pada hari ini dan seterusnya. InsyaAllah pada hari ini, baik sebelum tu siapa yang belum subscribe lagi tu boleh subscribe untuk dengar bicara saya lah. Dan hari ini saya nak membicarakan tentang konspirasi ataupun nak jatuhkan maruah ataupun nak jatuhkan aib. Khususnya orang bukan Islam nak jatuhkan maruah aib orang Islam tu. Jadi dia cipta satu nama yang dipanggil sebagai konspirasi. Konspirasi ni nak menjatuhkan seseorang tu. Misal kata saya ni buat ke satu konspirasi nak jatuhkan orang tersebut, orang tertentu lah. Boleh saya rekakan cerita-cerita dia ni dia ni ada perempuan simpanan ke, dia ni ada lelaki simpanan ke dan sebagainya. Satu konspirasi gitu je. Okey, jadi konspirasi ini dalam Islam sebenarnya ada. Kalau kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi, sebenarnya konspirasi ini ada dalam Al-Quran tu sendiri. Allah Ta'ala ceritakan sendiri. Allah Ta'ala ada menceritakan. Tinggal kita ni tak baca Quran, kita tak akan tahu konspirasi tu. Jadi konspirasi ni sebenarnya ianya adalah konspirasi orang bukan Islam, orang kafir yang nak menjatuhkan orang Islam. Dia buatlah banyak dia buat konspirasi nak menjatuhkan orang Islam sendiri. Cerita yang sering kali kita dengar, famous yang kita dengar semasa hijrah Nabi kan. Semasa hijrah Nabi nak pergi berhijrah, Nabi suruh Sayyidina Ali karamallahu wajah tidur di tempat dia. Lalu orang bukan Islam, orang kafir, dia kepung rumah Nabi. Dia kepung ke rumah Nabi. Tapi Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi dapat melepasi rumah tersebut, rumah dia, rumah baginda. Di sini kita lihat satu konspirasi orang Islam, orang bukan Islam nak bunuh Nabi. Satu konspirasi sebenarnya tu. Jadi banyaklah dalam Al-Quran ni kita boleh baca. Kita boleh baca Al-Quran, banyak diceritakan tentang konspirasi orang bukan Islam pada orang Islam sendiri. Jadi antaranya ayat yang saya nak baca ni boleh rujuk surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat yang ke-88. Surah An-Nahl ayat yang ke-88 yang berbunyi alladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adzaba. Mereka yang kafaru ni ingkar ataupun kufur kepada Allah, wa saddu an sabilillah, dan mereka ini menghalangi dirinya serta orang lain dari jalan Allah. Menghalangi mengingati Allah, menghalangi macam-macam lah jenis menghalangi ni. Menghalang jalan daripada mengingati Allah, menghalang daripada dia ni beribadah kepada Allah, macam-macam. Jadi ni diceritakan dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nahl, salah satu ayatnya. Kita baca banyak lagi ayat ni. Sebenarnya banyak lagi ayat-ayat tentang konspirasi ni. Cuma satu yang saya nak sebutkan di sini, bahawasanya ada konspirasi dalam Al-Quran ni. Allah Ta'ala ceritakan sendiri.
Jadi bila mana kita sebut konspirasi ni, kita dah ni budaya ni helah aja ni. Konspirasi sebenarnya datangnya daripada orang bukan Islam. Dia buat cerita-cerita, dia nak menjatuhkan orang Islam sebenarnya. Dia nak mengaibkan orang Islam sebenarnya. Jadi dalam Islam ada konspirasinya. Itulah Allah mengkhabarkan, memberitahu kepada kita bahawasanya orang bukan Islam ada niat jahat kepada orang Islam tu sendiri. Kita kena berhati-hatilah. Sampai sekarang ni ada orang bukan Islam, memang dia berniat jahat kepada orang Islam ni. Kita kena hati-hatilah. Banyaklah. Kalau saya nak sebutkan di sini bahawasanya banyak berlaku bencana-bencana tu memang disebutkan dalam Al-Quran, bahawasanya disebabkan oleh tangan-tangan jahat mereka sendiri, disebabkan tangan-tangan jahat manusia. Tapi ada sebenarnya satu teknologi yang mana yang mana manusia ni kurang tahu bahawasanya ada teknologi daripada orang bukan Islam. Orang Islam dia tak tahu, kalau tak baca, kalau tak explore, kalau tak mengkaji bahawasanya ada satu teknologi boleh menjadikan air laut, boleh menjadikan cuaca tu hujan di satu tempat, kemarau di tempat yang lain, boleh menjadikan kemarau, boleh menjadikan banjir. Dia tekan dia punya button dia tu, boleh menjadikan negara tu banjir, air entah daripada mana, dia boleh menjadikan tu. Itu niat jahat orang bukan Islam. Sebab apa? Dia nak susahkan manusia di atas muka bumi ni, di negara-negara ni, konon-kononnya tak menyembah dia, menyembah Allah. Dia nak buat satu kesusahan, dia buat beberapa kesusahan terhadap orang bukan Islam ataupun orang yang Islam itu sendiri. Kita lihatlah sekarang ada di Pakistan, ada di India. Apa dia? Itulah banjir yang melampau, yang mana manusia ni tak duga akan berlakunya banjir sebegitu hebat sekali, yang memusnahkan bangunan-bangunan kerajaan, yang mematikan haiwan-haiwan. Manusia tak ada pekerjaan, hilang kerja dan sebagainya, rosaknya infrastruktur dan sebagainya. Itu saya tak nak beritahu, saya tak nak kata itu perancangan jahat orang yang bukan Islam. Tapi kita sandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua terjadi disebabkan Allah izinkan benda terjadi. Jadi Allah ni maha kuasa. Dia boleh mengizinkan sesuatu tu disebabkan oleh manusia sendiri. Disebabkan manusia tu sendiri, mungkin manusia tu lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dia buat benda macam tu. Jadi bila dia ada buat, manusia akan kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konspirasi ni ada setiap zaman, setiap masa, setiap ketika, dan sampai sekarang ni pun ada konspirasi ni. Jadi konspirasinya ada. Jangan pula kita katakan tiada konspirasi, tetap ada. Wallahu ta'ala, jazakallahu khair.